Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Bung Mokhtar dan istri bebas kes rasuah Rm 2,8 juta. Wow, diucapkan tahniah syabas kepada Bung Mokhtar dan istri kerana kes rasuah ini telah selesai dan perintah bela diri Bung Mokhtar, istrinya, berkait kes rasuah Rm 2,8 juta khilaf, kata laporan Sinar Harian. Mahkamah Tinggi di sini memutuskan Hakim Mahkamah Rendah yang mengarahkan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan istrinya Datin Seri Zizi Izzati Abdul Samad membela diri atas tuduhan rasuah 2,8 juta sebagai salah ataupun sebagai satu salah laksana keadilan. Menerusi penghakiman yang bertarikh 20 April lalu, Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid berkata, ini kerana ia bertentangan dengan keterangan dua saksi yang dikemukakan di Mahkamah Session di sini. Dua saksi ialah Madhi Abdul Hamid 45 tahun dan perunding unit amanah Nur Haili Ahmad Mokhtar 47 tahun, masing-masing selaku saksi pendakwaan ke-24 dan ke-25. Menurutnya, dua saksi utama pendakwaan itu dengan jelas menyatakan tiada unsur suapan berlaku dalam kes tersebut. Beliau berkata ketika pemeriksaan balas oleh pihak pendakwaan, saksi pendakwaan 24 menafikan kenyataan bertulis yang diberi semasa siasatan merupakan kejadian sebenar yang berlaku. Katanya, saksi itu juga menafikan bahawa Rm 2,8 juta yang dibayar kepada Zizi Izzati selaku tertuduh kedua di Public Bank Taman Melawati adalah untuk tertuduh pertama Bung Mokhtar. Saksi pendakwaan ke-25 pula juga membuat pengesahan perkara sama bahawa tiada unsur suapan atau permintaan untuk hal sedemikian. Ini kerana tiada permintaan sedemikian daripada kedua-dua tertuduh, yang mana saksi pendakwaan 25 ini seterusnya mengesahkan wang Rm 2,8 juta yang dibayar kepada tertuduh kedua adalah bayaran pengenalan, kata penghakiman itu lagi. Walaupun tiada bukti berlaku rasuah berdasarkan keterangan saksi di mahkamah, Azhar berkata, Hakim Mahkamah Rendah tetap memilih untuk menerima kenyataan dua saksi yang direkodkan oleh SPRM. Berdasarkan isu tersebut, beliau berpendapat bahawa keputusan Hakim Mahkamah Rendah yang mendapati kes prima facie adalah jelas terkhilaf. Saya berpendapat, kata beliau, bahawa adalah sesuai dan wajar untuk Mahkamah Tinggi melaksanakan kuasa semakannya. Oleh itu, kedua-dua permohonan dibenarkan dan keputusan Mahkamah Session diketepikan. Ia digantikan dengan perintah pembebasan dan pelepasan tanpa meminta mereka membela diri, katanya. Pada 3 Mei 2019, ahli Parlimen Kinabatangan itu didakwa atas dua pertuduhan menerima rasuah sebanyak 2,2 juta dan Rm 262.500 ringgit sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Felcra untuk membuat pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah publik mutual. Bung Mokhtar yang ketika itu pengerusi bukan eksekutif Felcra didakwa menerima rasuah daripada Madhi melalui Zizi Izzati di Public Bank Cawangan Taman Melawati antara jam 12.30 tengah hari dan 5 petang 12 Jun 2015. Ahli politik itu juga didakwa menerima suapan Rm 335.500 daripada Nur Haili di bawah nama Zizi Izzati atas sebab sama dan di tempat serupa pada 19 Jun 2015. Pendakwaan terhadap Bung Mokhtar dikemukakan mengikut subsection 17 dalam kurungan E Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah section 24 dalam kurungan 1 Akta sama.
Section itu memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau Rp10.000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Zizi Izati pula mengaku tidak bersalah atas 3 tuduhan bersubhat dengan suaminya berhubung perkara itu. Pada 2 September 2022, Mahkamah Session memerintahkan pasangan suami isteri ini membela diri atas tuduhan berkenaan. Pada 7 Julai 2023, Mahkamah Rayuan memerintahkan Mahkamah Tinggi mendengar permohonan pengerusi BN Sabah ini dan Zizi Izati untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang mengarahkan pasangan itu membela diri. Pada 7 September tahun sama, Mahkamah Tinggi sini kemudian membenarkan permohonan semakan pasangan ini berhubung keputusan berkenaan. Susulan keputusan itu, Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid melepas dan membebaskan pasangan suami isteri itu daripada tuduhan berkenaan. Susulan itu, pendakwaan memfailkan rayuan pada 18 September berhubung keputusan pembebasan mereka dan Mahkamah Rayuan menetapkan 29 Julai depan bagi mendengar rayuan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seleweng duit zakat RM 9.62 juta. Pasangan suami isteri bebas dengan jaminan. Wow, ini bukan satu laporan yang biasa-biasa. Ini laporan yang luar biasa. Bayangkan pasangan suami isteri menyeleweng duit zakat berjumlah 9.6 juta ringgit. Ini bukan sedikit, ini satu jumlah yang banyak. Dipetik dari Info Rakyat, suami isteri yang sebelum ini direman dalam siasatan kes penyelewengan dalam kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak RM 9.62 juta ringgit telah dibebaskan dengan jaminan mahkamah hari ini. Magistrat Farah Nabiha Muhammad dan telah membenarkan permohonan polis untuk membebaskan lelaki berusia 50 tahun itu. Saudara-saudara sekalian, lebih menggemparkan kita lagi ialah wanita berusia 53 tahun tersebut telah dibebaskan dengan jaminan bond sebanyak RM50.000 bagi setiap individu mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Menurut laporan Sinar Harian, pasangan tersebut tiba di Mahkamah Magistrat Ipoh pada jam 9.30 pagi bersamaan dengan pendampingan polis dan telah dibebaskan dalam masa 20 minit. Pasangan tersebut telah direman selama 10 hari bermula dari 6 Januari lalu untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang melibatkan pecah amanah. Penangkapan mereka dilakukan oleh pasukan dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman dan IPK Perak di Kuala Lumpur selepas MAPK membuat laporan. Siasatan awal mendapati suspek terlibat dalam transaksi kutipan secara dalam talian dan didakwa gagal mendepositkan zakat sejak Mac hingga September tahun lalu. Wah, ini boleh tahan juga lah kan. Berani juga, perbuatan yang sangat berani. Seleweng duit zakat RM 9.62 juta. Pasangan suami isteri bebas dengan jaminan. Dipetik dari Info Rakyat. Saudara-saudara sekalian, suami isteri yang sebelum ini direman dalam siasatan kes penyelewengan dalam kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak 9.62 juta ringgit telah dibebaskan dengan jaminan mahkamah hari ini. Mereka yang berusia 50 tahun dan 53 tahun itu telah diberikan dengan jaminan bond sebanyak RM50.000 bagi setiap individu mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah PAS memboikot PRK KKB? Ini jawabannya. PAS menafikan kononnya memboikot PRK, jentera solid di KKB. Pemuda PAS Selangor menafikan dakwaan sesetengah pihak di bahwa
parti itu tidak terlibat dalam pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru. Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Omar sebaliknya berkata, jentera parti sudah berada di lapangan sejak 25 April lalu. Pakatan Harapan PH mainkan isu seolah-olah PAS boikot untuk menunjukkan ketidakseimbangan dalam PN, katanya. Sebenarnya konflik itu berlaku dalam parti komponen kerajaan perpaduan kerana ada yang tidak turun berkempen dalam PRK kali ini, kata beliau lagi. Tapi PN sangat harmoni gerak kerja di Kuala Kubu Bahru. Kita berbeza dengan MCA sebab jentera PAS solid turun bantu calon PN untuk PRK kali ini, katanya pada sidang media di Batangkali hari ini. Sukri menjelaskan selain pemuda PAS, Pesuruhjaya PAS Selangor Abdul Halim Tamuri sudah berada di KKB sejak awal lagi. Kalau boikot pastinya jentera pun tiada. Hari ini seluruh Selangor dan negeri lain termasuk dari Pahang, Melaka dan Perak telah hantar jentera untuk bantu kempen, katanya. Jadi tak betul dakwaan PAS boikot PRK ini, katanya. Sebelum ini, beberapa pemimpin termasuk Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyoal kenapa kelibat pemimpin PAS tidak kelihatan di KKB termasuk pada hari penamaan calon. Fahmi membangkitkan keberadaan ramai pemimpin utama PAS di Perlis berbanding Kuala Kubu Bahru sebelum ini. Menyifatkan perkara itu sebagai agak menarik, Fahmi berkata, dia sendiri tidak pasti apa yang cuba disampaikan oleh pemimpin PAS dengan tindakan itu. Bagaimanapun, ahli Parlimen Putrajaya Radzi Jidin menyangkal dakwaan tersebut. Saya minta media jangan mendengar Menteri Komunikasi Fahmi, katanya. PAS memang merancang rumah terbuka Aidilfitri di Perlis lebih awal. Jadi sebab itu pada hari penamaan calon, mereka memang dirancangkan pelbagai mesyuarat di Perlis, katanya lagi merujuk Majlis Rumah Terbuka PAS Pusat yang diadakan di Kangar pada hari yang sama dengan penamaan calon. InsyaAllah, mereka akan bekerja keras untuk pastikan kemenangan Perikatan Nasional di KKB, katanya kepada pemberita. Ahli Parlimen PAS bagi Hulu Selangor Muhammad Hasni Zan Harun turun berkempen semalam, mengiringi calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud ke Pasar Tani di Batangkali. DUN atau Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru dikenali sebagai kerusi campuran. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, berita yang kita tunggu-tunggu, yaitu BKOP buat laporan polis mahu sumber berita Bloomberg dijejaki. Yang ini betul-betul kita tunggu. Beberapa hari yang lepas, Bloomberg telah menerbitkan satu laporan, kononnya akan dibina kasino. Kononnya ada perbincangan mau membina kasino di Forest City di Johor. Tetapi Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah menafikannya. Menteri Besar Johor pun telah menafikannya. BKOP pun telah menafikannya. Dan netizen mengambil alih. Mereka kata, dari mana Bloomberg mendapat sumber itu? Dari mana maklumat diperoleh? Kata mereka, tidak mungkin Bloomberg dapat sesuatu kalau tiada orang yang konon menjadi sumber. Jadi sebab itulah, ramai netizen mahu supaya terutamanya BKOP menyaman Bloomberg atau menjejaki sumber supaya boleh disaman. Akhirnya benar-benar terjadi dan kita bersyukur kerana BKOP sudah buat laporan polis dan mahu supaya sumber berita Bloomberg dijejaki. Jadi habislah sumber yang memfitnah itu. Berjaya Corporation Berhad BKOP telah membuat laporan polis pada 26 April lalu dalam usaha untuk menjejaki sumber tidak dinamakan yang dipetik dalam laporan Bloomberg mengenai rancangan. Kononnya, pengasas syarikat itu, Vincent Tan, sedang mengadakan perbincangan untuk menubuhkan sebuah resort kasino di Forest City bernilai 100 bilion ringgit. 100 bilion Amerika Syarikat dolar
bersamaan dengan 477,60 bilion ringgit. Big Corp sejak itu menafikan dakwaan bahwa rancangan sedemikian sedang dalam perbincangan. Dalam satu kenyataan semalam, ia berkata, sumber tersebut telah mencemarkan nama baik mereka dengan menyebarkan maklumat palsu dan ia percaya polis akan mengambil langkah perlu untuk menyiasat perkara itu. Kami dengan hormatnya menggalakkan mana-mana penerbitan supaya lebih berhema sebelum membuat sebarang dakwaan tanpa pengesahan terlebih dahulu, kata kenyataan itu. Menurut syarikat itu, mereka percaya penerbitan berniat jahat itu mahu menyebabkan gangguan politik, menjejaskan kepercayaan orang ramai dan memesongkan persepsi orang ramai terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Penerbitan berniat jahat sebegitu diburukan lagi dengan fakta bahawa tidak ada agensi berita yang melakukan sebarang percubaan untuk mengesahkan atau menyemak kebenaran dan ketepatan kenyataan dalam artikel itu sebelum menerbitkannya. Ini terutamanya kenyataan itu dikaitkan dengan sumber yang tidak dinamakan, kata Big Corp. Syarikat itu juga menggesa Bloomberg dan The Edge Singapura yang memetik berita berkenan supaya membuang sebarang maklumat tidak tepat yang menyalahgambarkan pertemuan mereka dengan Anwar mengenai pemulihan projek mega berbilion ringgit di Johor tersebut. Perdana Menteri juga menafikan bahawa penubuhan kasino adalah sebahagian daripada pemulihan projek dan menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang perlu terhadap agensi berita itu. Kami ingin mengulangi dan menjelaskan bahawa pengasas kami, Vincent Tan, tidak terbabit dalam sebarang rundingan dengan mana-mana pihak yang dilaporkan. Ini termasuk Anwar dan Lim Kok Teh dari kumpulan Genting. Begitu juga dengan sebarang wakil Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atau Seri Paduka sendiri, kata Big Corp. Selain Big Corp, Genting Malaysia Berhad juga menafikan laporan media bahawa syarikat itu terlibat dalam perbincangan mengenai projek kasino di Forest City. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen setuju dengan tindakan Big Corp supaya menyaman sajalah kalau dapat saman cepat-cepat media asing yang buat fitnah ini. Ada berani? Berani ke kalau tiada kita harap supaya kaki sumber yang tidak tepat itu dapat dijejaki. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan penangkapan terhadap Cikgu Bad. Rupa-rupanya ini sebab doktor pula Cikgu Bad ditangkap dan didakwa. Cikgu Bad didakwa memfitnah, merosakkan nama baik Agong. Ini sebabnya bukan saja kerana hantaran tentang isu kasino, tetapi dakwaan ini atas didakwa memfitnah, merosakkan nama baik Agong. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Sarin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Badrul Hisham, 45 tahun, membuat pernyataan itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali. Saya faham tidak mengaku salah, katanya. Mengikut pertuduhan pertama, beliau didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah di mana beliau mempunyai sebab untuk percaya bahawa ia akan merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan didakwa dilakukan di Istana Negara jam 6 petang pada 22 Januari lalu mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan KK yang membawa kepada hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Cikgu Bad juga berdepan tuduhan membuat penerbitan menghasut di Taman Bukit Ceras di sini jam 12.15 tengah hari 6 April lalu.
Pendakwaan mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan denda tidak lebih RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Said Faisal Said Amir mencadangkan jaminan RM20.000 kepada Cikgu Bad bagi setiap tuduhan dengan seorang penjamin. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM20.000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan, namun menolak cadangan perintah larangan dimohon pihak pendakwaan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Mei ini. Dan sebelum itu, kita juga digemparkan dengan berita Cikgu Bad bergari dibawa ke mahkamah. Cikgu Bad dilihat tiba di Mahkamah Session pada jam 9.20 pagi tadi bagi menghadapi 2 pertuduhan kes memfitnah dan menghasut. Ahli jawatan kuasa penerangan bersatu itu antara lain didakwa mengaitkan menggunakan nama yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta isu kekemat baru-baru ini. Badrul Hisham, 46 tahun, yang memakai baju warna Melayu berwarna hijau dibawa oleh pihak polis ke mahkamah dalam keadaan bergaring. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, kata beliau kepada pengamal media. Semalam peguam bela Cikgu Bad, Rafiq Rashid Ali, berkata, anak guamnya itu akan berdepan pertuduhan mengeluarkan kenyataan memfitnah dan menghasut. Menerusi hantaran Badrul di Facebook, beliau menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai hub kewangan yang akan dibina di Forest City. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas calon pilihan raya PRK, pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baharu, calon Pakatan Harapan dicabar oleh PAS untuk mengemukakan keputusan akademik beliau yaitu SPM dan yang sewaktu dengannya. Tanpa menunggu masa, calon PH ini tayang keputusan akademiknya yang membuat ramai orang terngangah, tak mampu berkata apa-apa, bahkan menimbulkan kemaluan sendiri. Cuba nak malukan orang, akhirnya dapat malu sendiri. Lihatlah, cuba nak malukan calon Pakatan Harapan, sendiri yang dapat malu. Sebelum itu, juga tular di media sosial sekarang ini ialah kalimat seorang penyokong Perikatan Nasional yang menarik perhatian di media sosial. Sekejap dia jadi penyokong PH, sekejap dia jadi penyokong PN, dan sekejap pula kata ini kata itu. Akhirnya kedapatan dia adalah penyokong Perikatan Nasional. Dan kita teruskan dengan cabaran oleh PAS terhadap calon Pakatan Harapan ini. Siapa sangka apa yang dibuat oleh PAS itu telah pun menjerat diri mereka sendiri. Diingatkan mereka dapat memerangkap calon PH ini ataupun boleh menjatuhkan maruah calon PH ini dengan meminta calon PH ini mendedahkan keputusan peperiksaan beliau. Rupa-rupanya selepas didedahkan, saya fikir akan lebih ramai yang akan tertarik dengan calon Pakatan Harapan ini. Manakan tidak, bayangkan saja keputusan SPM calon Pakatan Harapan untuk PRK di Kuala Kubu Baharu. SPM-nya straight E10E. Dan untuk peperiksaan UPSR pula, calon Pakatan Harapan ini mendapat 7E. Ini keputusan yang amat luar biasa. Boleh dikatakan sangat pintar, cerdik calon Pakatan Harapan ini. Jadi teknik untuk coba memalukan, menjatuhkan calon Pakatan Harapan ini tidak menjadi. Bahkan sebaliknya,
telah pun membuatkan saham calon Pakatan Harapan ini meningkat secara sendirinya. Kegairahan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari mempertahankan calon Perikatan Nasional PN dengan mencabar calon Pakatan Harapan PH, menyatakan latar belakang pendidikannya ketika bersekolah telah memakan diri sendiri. Fadli membuat cabaran agar Pang Syok Tau mendedahkan pendidikan rendah dan menengahnya selepas calon Perikatan Nasional di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu, Khairul Azhari Saud berdepan kontroversi berkaitan status pengajian. Tidak langsung melatah, Syok Tau berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusannya cemerlang, semua E, di mana dia memperoleh 10E dalam SPM dan 7E dalam UPSR. Wanita berusia 31 tahun dari Ampang itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan semua E meliputi E+, E dan E-. Lebih menarik lagi, pelajar sekolah menengah Chuang Hua di Port Dickson Negeri Sembilan itu mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran bahasa Melayu iaitu E, bahasa Inggris E+, dan bahasa China E-. Yang berhormat Pasir Mas Tuan Ahmad Fadli Saari bertanya tentang UPSR dan SPM saya. Inilah jawabannya, katanya. Saya terhutang budi kepada guru-guru yang pernah mengajar saya. Ucapan terima kasih saja memang tidak cukup sebagai balasan atas jasa bakti yang telah dicurahkan dalam mendidik saya, katanya di Facebook. Terdahulu latar belakang pendidikan calon PN Kuala Kubu Baharu diragui kerana tertera beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma pada usia 49 tahun dan menggenggam master pada usia 51 tahun. Menerusi poster yang tular, Khairul Azhari dikatakan memperoleh diploma eksekutif pengurusan dari Universiti Malaya UM pada tahun 2019 dan sarjana eksekutif dari Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah 2 tahun selepas itu. Orang ramai mempertikaikan bagaimana dia melompat terus ke peringkat sarjana tanpa mengambil ijazah sarjana muda dulu. Selain bagaimana dia menghabiskan pengajian pada tahun 2021 ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bagaimanapun pemegang diploma dilapor boleh melanjutkan pengajian terus ke peringkat sarjana eksekutif di UMPSA dengan kelayakan pengalaman kerja yang ditetapkan serta melepasi pengiktirafan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Isu pendidikan calon Perikatan Nasional telah selesai. Pihak Universiti UMP telah keluarkan kenyataan berhubung kelulusan master eksekutif pengurusan perniagaan yang dimiliki beliau, bahkan transkrip sijil juga telah disebarkan. Sekarang saya mencabar calon PH pula untuk nyatakan pendidikan rendah dan menengahnya. Silakan. Di manakah peperiksaan UPSR dan SPM diambil tentu menarik untuk diketahui, kata Ahmad Fadil. Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara Sok Tep, Khairul Hafiza Zainuddin dan Nyo Kizen bebas. Kuala Kubu Baharu dikenali sebagai kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu 46%, Cina 30%, India 18% dan lain-lain 6%. Saudara-saudara sekalian, yang agak memalukan ialah tindakan kegairahan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari mempertahankan calon Perikatan Nasional dengan mencabar calon Pakatan Harapan, menyatakan latar belakang pendidikannya ketika bersekolah ternyata telah memakan diri sendiri. Dan secara kesimpulannya, rumusannya, disangkakan cabaran itu boleh menjatuhkan maruah atau boleh menjatuhkan nilai saham calon Pakatan Harapan itu. Rupa-rupanya bukan saja ianya gagal menjatuhkan nilai saham calon Pakatan Harapan, bahkan secara tidak sengajanya, tidak langsungnya, calon Pakatan Harapan telah meningkat sahamnya.
Siapa sangka. Disangka mampu memalukan, tapi lain pula jadinya. Bayangkan sajalah keputusan yang dipaparkan jauh daripada pemikiran biasa manusia, yaitu mencapai SPM 10E dan UPSR 7E. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan daripada channel ini dan tekan butang subscribe. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.